كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Imamul Ghazali rahimahullah wa maulana wa qudwatuna Asy-Syaikh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Rabbi habli hukma, wahai Tuhanku berikanlah daku ilmu pengetahuan agama, wa alhiqni bis salihin, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang saleh, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Suratul Syu'ara, para penyair, surah yang ke-26 ayat 83-84 daripada 227 ayat pada juzuk yang ke-19. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti kepada ibadat. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin. Ada lagi kitab kehilang dah. Ada. Hilang dah nak. Lama dah, berapa bulan kan. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung kitab Jawi, muka surat yang ke-9 kan. 1 2 3 4 5 baris daripada bawah, tak campur yang garisan tu. Kalau kitab Rumi, muka surat 16 dekat perenggan yang bawah, betul situ kan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, saya bacakan yang asal kitab dia dulu, bahasa Arab. Kata pengarang kitab, yantazirul barida yauman fa yauman hatta yamalla al khalqa kulluhum wa yastaqzirad dunya wa yahinna ilal maut wa yastakmilas syauqa ilal mala'il a'la fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi yariduna alaihi birrauhi warraihan wal bushra waridwani min indi rabbi radin ghaira ghadba nafayan qulunahu fi tibatin nafsi wa tamamil
bishri wal unsi min hadhihi daril faniyati al muftinati ilal hadrati ilahiyah wa mustaqarri riyadil jannah fayara li nafsihi da'ifah al-faqirah na'iman muqiman wa mulkan kabiran aziman wa yalqa hunalika min sayyidihi rahim al-mutafaddilil karim jalla dhikruhu min lutfi bihi wal atfi wat tarhib wat taqrib wal in'ami wal ikram ma la yuhitu bihi watful wasifina wa na'tun na'itin. Faham? Faham, habislah kuliah. Jadi makna dia baru kita baca yang Rumi ni. Dia baca Arab ni bukan apa, memang kita pun tak faham. Saya kata tuan-tuan, saya pun tak faham. Tapi kita nak ambil berkat. Sebab asal kitab ni Imamul Ghazali. Imam Ghazali ni wali Allah lah, ulama besar. Dia orang Arab. Jadi dia karang asal kitab ni bahasa Arab. Jadi ulama kita Syekh Daud nama dia. Dia tolong terjemah ke dalam bahasa kita hari ni. Jadi ambil berkat, kata guru kami, guru kita lah, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata ambil berkat kita baca yang asal. Walaupun kita tak faham, ambil yang asal dulu, lepas tu baru kita baca terjemah dia. Maka terjemahnya Yantazirul barid, artinya dan menanti, kat situ. Dan menanti barid hari, maka satu hari, dan sangat maka satu sangat, hingga jua ia akan segala makhluk sekaliannya, dan meluat ia akan dunia, dan rindu ia kepada mati, dan sempurnalah rindunya kepada Tuhannya Mala'ul A'la. Maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbul Alamin kepadanya. Okey, baik, kita tengok mana yang dan kita syarah dulu, sikit-sikit dulu. Jadi ingat balik sebelum PKP hari tu, kita tak ingat dah kan? Ke ustaz pun tak kenal dah. Ingat balik dia cerita tentang Aqabah ni makna bukit. Dalam perjalanan hidup kita ni, Imam Ghazali yang karang kitab ni, dia ibaratkan hidup kita ni macam Aqabah. Maknanya hidup kita ni berbukit-bukit. Kata guru kita, bukit tu maksudnya nak daki dia tu payah. Maknanya nak berjuang dalam hidup tu susah. Nak naik satu hal, kita nak naik bukit tu satu hal, nak turun bukit pun bukan senang. Kalau tak break tak ni, tergolek jatuh. Sama juga dalam hidup ni gitu, nak naik pun payah, nak turun pun payah. Hidup ni dia. Jadi Imam Ghazali nak mengibaratkan hidup kita ni dengan Aqabah, berbukit-bukit. Maka Aqabah yang Imam Ghazali susun ada 7 peringkat. Ni kata, ada 7 peringkat Aqabah yang nak dilalui oleh seorang hamba dalam kehidupan dunianya, sehingga dia mencapai kepada dirinya menghampiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia mencapai dirinya dekat kepada Allah, menjadi yang disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Sebab tu makam yang paling tinggi bukan ulama, ustaz lagi lah, tak ada apa. Ulama bukan, tok guru bukan, tok syekh bukan, tok wali pun belum tentu lagi. Jadi makam yang paling tinggi ialah hamba Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam suratul Isra ayat yang pertama, cerita tentang Isra wal Mi'raj, Allah sebut apa? Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah guna perkataan bi abdihi, subhana, maha suci engkau, maha suci Allah. Allazi, subhanallazi, apa nama? Asra bi abdihi, diperjalankan akan hambanya. Allah menjalankan akan hambanya bi abdihi. Kan? Kata ulama dalam masalah ayat ni, tafsirannya, syarahannya, kata ulama, boleh je kalau Allah nak buat ayat subhanallazi asra bi Muhammadin.
Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Sebab yang jalankan Nabi kita Muhammad. Tapi Allah tak guna nama Nabi Muhammad. Allah guna bi abdihi, dengan hambanya. Allah panggil Nabi Muhammad tu hamba aku. Maka kata ulama, Muhammad ini, Nabi Muhammad ini adalah Habibullah, kekasih Allah. Makhluk yang paling rapat dengan Allah, yang paling Allah sayang, yang paling Allah kasih. Makhluk yang paling Allah kasih, Allah gelar dia, Allah panggil dia bi abdihi. Allah panggilnya dengan panggilan abdi, yakni hamba. Allah panggil dia dengan panggilan hamba. Maka kata ulama, jikalau begitulah, maka ertinya makam yang paling tinggi dan panggilan yang paling tinggi ialah hamba. Macam kita gak, macam kami lah mengaji pondok, panggilan yang paling seronok didengar di telinga oleh anak murid apabila gurunya memanggil anak muridku. Tu kata, murid aku sini, anak muridku sini. Maknanya kita seronok bila tok guru menggelar kita ni anak murid dia. Padahal memang secara umumnya semua yang belajar situ jadi anak murid tok guru dah. Tapi tok guru sebut, maknanya tok guru mengiktiraf dia ni anak murid aku. Begitu juga. Maka bila Allah panggil hamba-Ku, maknanya Allah mengiktiraf kita sebagai hamba yang mengabdikan diri kepadanya. Tu. Yang tu yang kita nak capai tu. Jadi Rasulullah Allah panggil dengan panggilan hamba. Jadi yang kita nak capai ialah hamba di sisi Allah. Bukan makam, nak kira lah nak jawatan apa, berebut nak jadi Perdana Menteri. Nampak? Nak kubur dah panggil mari, duk sibuk lagi situ. Duk yang ni. Yang paling kelakarnya, orang biasanya berebut Perdana Menteri tak pelik lagi, tapi berebut bakal Perdana Menteri pelik. Nampak? Yang ni kata orang ni, yang ni kata orang ni, dia ni bakal Perdana Menteri. Perdana Menteri belum tentu lagi baru nak berebut bakal. Gaduh dah, kes mana? Jawatan. Dunia punya pasal. Dunia besar dalam hati. Padahal malaikat maut dah jeling-jeling dah. Tu. Kita tak naklah jadi begitu. Dunia ni berlebih kurang sudahlah. Maka kata dalam ni, kitab kita ni, maka hidup tu berliku-liku, berakabah-akabah, berbukit-bukit. Maka yang kita nak sambung ni adalah bukit yang terakhir. Ni bukan lepas ni habis dah kitab ni, tebal lagi. Tapi ni baru mukaddimah dia, cerita secara secara orang cakap apa, secara lebih kurang sinopsis dia. Macam mana yang terkandung dalam kitab ni. Lepas ni dalam kitab ni dia akan cerita lebih detail lagi. Tapi ni baru dia punya mukaddimah. Dia cerita pada awal hari tu bukit pertama macam mana, 2 macam mana, 3 macam mana. Yang sekarang ni masuk ke bukit yang ke-7, yang terakhir, iaitu yang disebut sebagai akabah syukur dan puji. Last sekali dia bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang lawan hawa nafsu, lawan iblis dan sebagainya. Akhirnya dia sampai ke makam syukur dan puji. Maka baru dia nampak apa yang dia kecap ni, segala ni nikmat Allah. Maka mulalah timbul dalam dirinya rasa syukur yang tinggi. Barulah dia memuji-muji Tuhannya. Minta maaf cakap, selalunya yang capai ni jarang di usia muda. Payah orang muda nak sampai ke akabah ni. Selalunya kebiasaan ghalibnya yang dah berusia lah. Sebab hidup dia dah mula kosong. Dia begitulah. Masa muda hidup kita Allah lambatkan dengan macam-macam. Jadi macam mana nak ingat Allah? Dengan jawatan, pangkat, gaji, duit ringgit, harta, bini, anak, barang-barang kat rumah lagi, kereta, motor, duk kalut sibuk yang tu semua tu keliling kita ni. Maka jarang kita nak ingat pada Allah. Ada ingat tapi sikit-sikit. Banding bila dah makin berusia, apa ada lagi? Tak ada apa dah. Anak dah pergi kerja habis KL, Kuala Lumpur semua, tinggal dengan bini je kan. Bini pun dah tak tahu mana dah kan. Dah nak makan pun banyak benda tak boleh makan. Yang ni kolesterol, yang ni gout, yang ni macam-macam. Jadi nikmat tu sikit-sikit Allah cabut dari sudut dunia dia tu. Maka barulah hatinya mudah untuk melihat akhirat, nak memandang kepada Allah tu.
Sebab itulah minta maaf cakap kebiasaan surau masjid akan dipenuhi nak geng-geng apa? Nak orang kata geng-geng kuat batuk. Bukan kita perli tak, tapi memang macam itulah ghalibnya. Baru dia akan nampak jalan surau, baru nampak jalan masjid. Masa muda nak nampak, oi payah. Ada tu adalah, tapi tak ramai. Dia macam tu. Ni ulama kata, kan? Kemudian sampai dekat hujung ni, akhbar syukur dan puji ni dia kata apa? Kata musannif dan menanti barit. Dia situ ada ditulis bulat tu. Kalau kitab Jawi, kitab Rumi dia tulis nombor 18. Maknanya ada nota kaki bawah dia tu. Dia kata qauluhu menanti barit. Yang dimaksudkan dengan menanti barit itu ialah yakni menanti akan mati. Orang dah sampai ke makam yang akhir ni, syukur dan puji ni, dia macam tadilah anda sebut tadi. Dia tak fikir dah pasal dunia dah. Yang dia tunggu mati. Bila nak mati dia tu. Yang dia fikir entah esok ke dia. Kena pula lagi sakit. Tu dia. Menanti mati dia kata. Menanti akan mati. Sehari yakni mati pesuruh daripada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, kita tengok kewafatan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di usia berapa? 63 tahun. Dah kita umur berapa? Mungkin ada yang lebih. Bila lebih tu renung lah. Maknanya ini sudah subsidi. Maknanya sudah bonus dah. Kalau ikut kasih Allah 63 je Nabi Muhammad. Ini kita dah lebih lah. Mungkin 70, mungkin 80. Jadi kalau orang cakap apa masih lagi lara dengan keduniaan, maknanya takut alamat kita tak elok lah tu. Takut buku catatan terima di akhirat nanti di sebelah kiri. Takut begitu. Sebab dah makin usia dah kalut ke situ lagi. Dah berusia dah pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun dah. Duk kalut lagi. Dah pangkat tok dah. Kadang-kadang apa dia cakap pun dia tak ingat dah. Apa nama Dan menanti barit. Barit ni makna sebenarnya sejuk. Menanti kesejukan. Mati itu dengan ketenangan. Dia nak mati dalam ketenangan. Jadi dan menanti barit hari maka satu hari. Maknanya dari sehari ke sehari dia memikir soal mati. Itu tanda nak jadi baik lah tu. Kalau hari makin hari kita fikir pasal mati, itu tanda Allah nak jadikan kita baik. Sebab bila ingat mati tak jadi nak buat maksiat. Tak jadi. Tak payah kata maksiat, benda lara pun tak jadi. Lepas tu kata dalam kitab ni juga nanti kita akan jumpa, tapi belakang lagi lah, lambat lagi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata innama summiyal muttaqun, yang dinamakan orang yang bertakwa itu muttaqina litarkihim ma la ba'sa bihi hazran hazran ala bihi ba'sun. Yakni maknanya orang yang bertakwa itu ialah orang yang meninggalkan perkara yang harus padanya, perkara yang tidak memudaratkan padanya. Contoh perkara harus benda, tengok TV harus ke haram? Harus. Kan? Yang haram tu tengok aurat dia baru haram. Setakat tengok TV harus lagi. Kan? Gi minum kedai kopi, bukan tak boleh minum, lama sangat lepak. 5 jam duduk situ saja. Harus. Tak sampai jadi haram. Tak ada ulama mengatakan haram. Kan? Buatlah apa-apa perkara-perkara yang harus, yang tidak terkena atasnya pahala atau terkena atasnya dosa. Tu makna harus. Ada pun orang yang betul-betul sudah mencapai tahap takwa yang tinggi, perkara yang harus pun dia tinggal. Ni perkara yang tidak mendatangkan mudarat ni dia tinggal. Kerana takut jadi mudarat, maka dia tinggal. Dia takut dengan tengok TV, asal tengok TV ni harus, tak mendatangkan mudarat, tapi takut dengan TV tu jadi mudarat, maka dia tinggal. Itu takwa. Ini siap tengok dengan apa nyanyi-nyanyi, siap lagi parah. Ni kita di hujung-hujung dah, orang cakap apa, dah ingat kepada kematian, maka perkara yang lara-lara tak usahlah, tinggallah.
Kita cari perkara yang mendatangkan pahala je. Mana? Baca Quran, ngaji kuliah, semayang sunat, qada-qada yang dulu kalau rasa ada lagi, ingat-ingat lupa, buat je lah. Kan? Kalau terlebih jadi sunat, kata ulama, tak rugi sikit. Tapi yang takut kalau tak cukup. Tak cukup berhutang dengan Allah. Berhutang dengan manusia pun parah dah. Along main cari. Apatah lagi kalau berhutang dengan Allah. Bayangkanlah, semayang kita tak cukup pada Allah. Yang zaman muda-muda dulu. Ataupun mungkin ada semayang tapi tak sah. Sebab semayang tak mengaji dulu. Rukun tak kena. Wuduk salah, ambil wuduk. Ada ambil wuduk, kita pernah sebut dah dulu. Ambil wuduk pakai paip kan. Buka-buka basuh tangan sampai dekat nak siku dia dilipat. Bila lipat-lipat air tak kena sini. Bila buka sini kering. Imam Syafi'i kata kalau sini kering tak sah wuduk. Sebab dalam mazhab kita Imam Syafi'i kena lebih kurang ni 5 jari ni maknanya sampai sini kena lebih basuh. Lepas tu kena sing-sing tangan ni tinggi. Kan? Kena lebihkan supaya bila lebih baru dia sempurna. Nah, kita buat lebih kurang, wuduk tak sah, semayang tak sah. Kita sangka sah, balik jumpa Allah tak terpakai solat. Dia tak terpakai solat, habis azab. Jadi kita betulkan balik. Tu. Kerana risaunya diri kita menghadapi kematian esok. Bila nak datang nanti. Jadi dia kata menantilah hari maka satu hari dan saat maka satu saat. Maknanya satu hari ke satu hari fikir mati, satu saat ke satu saat fikir mati. Duk fikir yang tu. Hingga jua ia akan segala makhluk. Jua tu maksudnya jemu. Hingga jemu dia dengan makhluk. Kawan kata, "Meh ya. Pak Mat, meh lepak kedai kopi ya." Apa benda dia tanya. Dah saja lepak-lepak kosong lah. Malah aku. Sebab dia jemu dah. Dulu zaman muda kuat dah sangat sembang. Dah usia-usia ni malah aku dengan makhluk ni lebih kurang. Nak sembang apa lagi? Dah puas sembang dah. Nak sembang apa lagi? Nak sembang bak kereta dah tak ke mana dah. Nak pergi mana dah kereta, mata tak nampak dah. Kan? Nak sembang bak apa? Sembang bak bola. Tak payah kata bola, orang main bola pun dia tak nampak. Tahu-tahu gol. Sebab dah mata dah tak apa nampak. Jadi malah aku. Nak sembang apa dah kosong. Yang nak sembang bak akhirat. Tu. Dia dah, orang cakap apa, dah jemu dengan makhluk. Sebab apa jemu dengan makhluk? Sebab hatinya sudah berpaut cintanya pada Allah. Kan? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil, kata Allah. Kan? Dunia ni nak banding dengan akhirat sikit sangat. Dunia ni sikit sangat. Tak ada apa dunia ni. Tapi orang yang tak faham, yang tak kenal dunia, dia pulun lah. Kata guru kami, Tok Guru kita lah, Tok Guru Siddiq Nur, dia dunia ni walaupun nampak pada jalan tu jalan halal. Contoh kita ada duit banyak, boleh kita beli kereta besar-besar, boleh. Memang dari segi hukum syaraknya tak jadi haram sebab duit tu halal. Tetapi bagi orang yang bertakwa dia tak mau. Kerana takut beban nanti dihabas. Dihabas ni maksudnya ditahan di hari akhirat. Allah akan tanya satu-satu. Jadi lagi banyak harta dunia, lagi banyak milik dunia, lagi banyak ditanya. Jadi dia tak nak memberat-beratkan dirinya. Dan bila pun kalau dunia kita terlampau banyak, maka hati tu, cinta dunia pun makin kuat. Bila cinta dunia tu kuat, saat nak memisahkan diri dengan dunia jadi berat. Macam saya pernah buat contoh dulu, kita pakai baju adik, bukan baju adik, baju anak kita. Anak kita kecil lagi, baju ketat pakai. Ketat ni sendat habis, nampak habis lengan-lengan. Bila baju terlampau ketat, nak buka senang ke payah? Payah. Sak tak lepas. Lah kali nak buat macam mana? Payah sangat nak buka, kita pun sentap sampai koyak baju. Begitulah orang yang terlampau melekat dengan dunia, saat nak pisah tu payah. Bila payah, malaikat sentap macam baju koyak tadi ya. Faham macam mana jerit dia? Ambil nyawa. Sakit. Sebab apa? Sebab dengan dunia kuat sangat, rapat sangat. Walaupun dengan jalan halal tadi. Tu kita tak nak. Sebab tu kita nak ringan-ringankan diri kita. Bila orang dengan dunia ni berlonggar-longgar, berlebih kurang, ada, tak ada, sudah. Maka macam orang pakai baju longgar, pakai jubah besar. Bila nak buka,
mudah angkat gitu. Begitu juga saat malaikat maut cabut nyawa, mudah. Gitu. Selesai. Saya tarik tadi pun takut juga. Takut lepas terus. Dan tu. Nak cerita dia. Tu. Jadi kita dunia boleh lebih kurang lah. Kata guru kami, tok guru kita, dia kata dia buat ibarat contoh. Ini ulama yang buat ibarat ni. Siapa dah lupa nama dia. Dia buat ibarat contoh begini dunia ni. Ada orang dia buat kek. Dia buat kek. Dia apa nama? Uli-uli tepung apa semua. Kemudian bila kek tu dah nak siap, dia giludah dalam tu. Tui. Tak banyak manalah secawan tepek hijau, kelepuk gitu. Jatuh dalam tu. Lepas tu dia tutup. Kelepuk dia tutup. Kita dengar memang geli kan. Tapi inilah nak ibaratkan dunia. Jadi bila dia tutup, lepas tu dia hias letak bunga-bunga atas, letak kedai lawak tak? Jadi tarikan orang tak? Tarik. Orang pun, sedapnya, sedap dalam ludah. Nampak? Kahak secawan dalam tu. Dia kata sedap krim ni. Kan? Ibarat begitulah dunia dengan kita. Bagi orang yang nampak, contoh masa tengah buat kuih tadi tu, ada kita duduk belakang. Kita perhati tengok, ludah. Jadi bila dia jual, kita nak makan tak? Biar dia buat lawa macam mana pun, siap dengan bunga-bunga, siap dengan kelip-kelip. Macam lampu raya kuih tu. Ui lawa. Nampak? Manis. Kita tengok tu nak makan. Kita nampak tadi dia ludah, tak teringin. Kalau terpaksa lapar pun kita cubit bahagian luar je. Begitulah orang yang dengan dunia. Kalau dia tahu dunia ni jijik, dia ambil sikit je, sekadar yang dia perlu. Tapi orang yang tak kenal dunia, ngap terus ya. Padahal dia ngap ludah. Faham? Jadi biar kita nampak pada hari ini dunia ibarat ludah. Jadi jangan kita terhegeh-hegeh dengan dunia. Ambil sekadar perlu. Ada. Lepas tu pimpinan kita, alim ulama kita terhegeh-hegeh nak jadi menteri dalam kerajaan yang besar. Dia bertikai. Tak mati. Kan? Itu sekadar perlu tu, asal perlu. Sebab nak menegakkan Islam. Menegakkan Islam itu perlu. Maka ambil sekadar perlu. Sebab tu ulama kita bila ada jawatan, tak tergila dengan jawatan. Kan? Kita boleh tengok contoh banyak dah. Tok Guru Nik Aziz duduk dengan rumah dia juga, walaupun jadi menteri besar. Tok Guru Haji Hadi pun dulu jadi menteri besar dengan rumah tu juga rusila. Tak mana rumah papan kayu juga. Aktiviti sama juga mengajar kitab. Dulu pun sebelum jadi menteri mengajar kitab, lepas jadi menteri pun mengajar kitab. Sama je kehidupan dia. Cuma memegang amanah yang Allah berikan kepada dia, buat dengan jalan yang betul atas tujuan menegakkan Islam. Ini kita belum apa-apa, baru tercalon nama nak jadi esko. Cari dah tanah mana nak beli. Berangan dah rumah nak berapa bilik air, berapa bilik. Mula dah. Jadi trend dah. Bila ada jawatan, mesti hidup, mesti jadi kaya, mesti rumah besar, mesti kereta banyak. Tu. Ni perangai. Ni bila sebab dalam hati tak ada takwa. Buat apa pun biar kena ada iman dan takwa dalam hati, barulah dia boleh kawal kita. Tu. Akan segala makhluk sekaliannya. Dan meluat, menyampah ia akan dunia. Menyampah dah dia dengan dunia. Kan? Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini ibarat penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan syurga bagi orang-orang kafir. Bagi orang kafir, dunia sonok habis. Tu mereka sonok dengan joget, menyanyi, melalak, berpesta maksiat dan sebagainya. Sebab dia wa jannatul kafir, kata Nabi. Syurga bagi orang kafir. Adapun orang beriman, sijnun, penjara. Sebab apa penjara? Mengongkong hidupnya di dunia. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kalau ikut fitrah, ikut keadaan diri kita, memang kita nak macam tu ke? Kita pun nak sonok, betul tak? Tetapi kita kongkong diri kita, kerana kesonokan itu tertahan bila akhirat esok. Tunggu di hari akhirat, kita akan dapat apa saja yang kita nak. Nak joget, nak menyanyi, nak melalak. Kan? Nanti tok guru kita tengok main lari-lari dengan bidadari. Main kejar-kejar. Nampak? Dah tak ada halangan dah sonok dah. Dunia ya kena kawal lah diri kita. Nak? Tapi siapa yang nak mencari kesonokan dunia, takut kepahitan akhirat.
Tapi siapa yang boleh terima kepahitan dunia, insya-Allah seronok akhiratnya. Bergantung dengan diri kita lah. Jadi dunia bukan tempat nak berseronok. Dunia berhempah pula untuk kumpul banyak mana amal yang kita mampu bawa kepada akhirat kita nanti. Kata hukama, man arafa bu'das safar ista'adda. Barang siapa yang tahu nak akan jauh perjalanannya nanti, maka dia akan bersiap-siap. Macam contohlah bak kata tu guru, kalau kita nak pergi Pantai Remeh depan ni pun, tu pun kita bawa kurang-kurang 50. Takut nak beli barang kan, singgah bilion ke apa ke, ada nak beli buah ke, nampak durian pula, nampak beli pula lagi kan. Itu pergi Pantai Remeh 50. Dan kalau lagi Kuala Lumpur kurang-kurang 300-400. Takut bekalan apa, minyak dan sebagainya, nak tinggal hotel mana ke, takut tak ada orang nak tumpang duduk dan sebagainya. Ini kan pula nak pergi akhirat, lagi jauh perjalanannya tu. Jadi takkan bekalan sikit. Maka kena pulun sungguh-sungguh bekalan. Buat banyak-banyak. Lagi-lagi waktu kita Allah bagi dah ni pencen, tak ada kerja apa, ibadatlah kerja kita. Ibadat tak ada pencen. Yang pencen tu kerja dunia. Kan? Lagi hujung lagi kuat. Pas semayang. Ada satu orang tok guru namanya Tuan Guru Haji Ma'arif. Dia duduk Greek. Dia ni memang orang hebat lah, wali Allah. Ngajar naik bas pergi kuliah, ngajar naik bas. Dia sekali tu dia mengajar di Batu Kurau, Jelai. Jadi kuliah maghrib, dia sampai tu asar. Awal sampai dah. Tu tok guru. Asar sampai dah. Lepas tu ngajarlah maghrib tu. Jadi malam mana ada bas nak balik. Macam mana malam tak ada bas, tidur situ. Diminta dengan pengusi, cakap nak tumpang tidur di masjid. Bila balik esok pagi lepas subuh baru balik. Berjuang kerana nak menyampaikan dakwah Islam. Kita berapa langkah je nak sampai rumah Allah, nak sampai masjid surau, nak pergi dengar kuliah, pun banyak alasan. Ulama sampai naik bas gitu, sampai tidur masjid gitu. Kan? Tok Guru Haji Ma'arif. Kuatnya dia beramal, dia kalau jadi imam, memanglah sampai habis orang belakang ni pakat keluar sorang-sorang. Sebab lama. Bila ada orang tanya dia, Tok Guru, awak lama sangat wirid pas mayang, zikir pas mayang ni. Dia kata lamalah, sebab nanti duduk di padang mahsyar lama. Kan? Jadi apa benda nak bawa? Dia kata lama, sampai orang belakang tak tahan. Dia zikir pas zikir wirid. Kan? Tok Haji Ma'arif. Lepas tu pula bila dah habis kuliah mayang isyak apa semua, habis dah wirid baca doa semua, kadang-kadang biasalah surau masjid buat makan. Sekarang tak ada makanan kan, PKP. Dia buat makan. Ada surau masjid tu dia buat makan. Jadi bila buat makan, Tok Guru ni dia kuat semayang. Dia tak fikir makan, kita fikir makan. Dalam tahiyat fikir makan dah. Dia pas tu mayang lagi, mayang sunat. Allahu Akbar. Sehingga kan ada orang lama cerita dengan saya, dia kata, Ustaz, sampai kami kena duduk sebelah dia nak jemput dia makan. Kalau tak sampai ke sudah semayang sunat. Assalamualaikum, Allah. Semayang sunat lagi sampai ke 12 malam. Tok siap letih nak tunggu tutup pintu. Kan? Sampai ke 12 malam semayang Allah. Sampai orang kena duduk tepi dia tu, bila dia bagi salam, Assalamualaikum, Tok Guru, jemput makan, baru dia berhenti dia makan. Tak ada orang panggil, dia semayang ni Allah. Saya try buat. Tapi jenuh, tak ada siapa panggil. Allah, bila aku nak ambil. Tak ada siapa panggil. Sebab kita kan Tok Guru, kita Tok Garu. Hebat sungguh amalan. Allahu Akbar. Tapi janganlah kita guna alasan, dia tak apalah Ustaz, dia ulama dah, Tok Guru dah, tapi asal dia orang biasa tak? Asal orang biasa tak? Kalau dia boleh capai tahapnya tu, takkan kita tak boleh? Bukan mesti kita kena baca kitab, bukan mesti kita kena jadi ulama, bukan mesti kena jadi ustaz. Beramal. Ulama kalau tak beramal pun tak ada pahala. Cakap pam semayang tidak jadi juga. Kan? Ulama walaupun dia mengajar bab semayang, tapi dia tak semayang, syurga neraka? Neraka. Kan? Jadi yang nak ni amal. Jadi kita pun sama. Beramal sungguh-sungguh, insya-Allah kita jadi hamba yang paling rapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pelan-pelan buat. Meluat ia akan dunia dan rindu ia kepada mati. Allah nak mati.
Ni kata nak mati. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, al-mautu jisrun yuwassilul habib ilal habib, kata Nabi. Nabi kata mati itu ibarat titian, jambatan yang menghubungkan antara kekasih dengan kekasih. Mana kasih? Allah. Dalam hati dia Allah yang paling dia sayang. Bila dalam hati dia paling sayang tu Allah, macam mana nak bertemu dengan Allah? Mati. Maka mati tu jadi jambatan untuk dia bertemu dengan Tuhan dia. Menyebabkan hatinya sudah meluat dengan dunia, meluat dengan makhluk, maka tak sabar pula nak bertemu dengan Tuhannya. Bila aku nak mati dia. Sampai kata begitu, bila aku nak mati. Kita berani kata bila nak mati. Mati sungguh tau. Tu. Inilah sebab tu baca memang mudah, saya pun sama, baca senang, kitab ni baca, tapi nak bagian amal, nak sampai ke akabah ni, Allah, ni akabah ke-7, bayangkan 6 lagi dia dah lepas, 6 tu saja macam-macam dugaan dan ujian, ni yang ke-7 yang terakhir, memang patut hebat lah dia sampai yang hujung dah. Tu nah, rindunya kepada mati, dan sempurnalah rindunya kepada Tuhannya, Mala'ul A'la, Tuhannya yang maha tinggi, dalam hatinya yang paling dia kasih. Bila dia rindu pada mati itu, maka sempurnalah rindunya pada Tuhannya. Betul-betul dia rindu. Kadang-kadang sampai menangis-nangis alim ulama' tengah malam. Kita tanya nangis sebab benda ni. Duit bantuan hari tu tak dapat ke macam mana? Kan kata rindu kat Allah. Bila Allah nak ambil saya? Sampai cakap macam tu. Kan? Lama dah duduk dunia ni, susah nak jaga. Orang kalau faham benda hal akhirat ni, dunia dia tak nak lama-lama. Sebab apa tak nak lama-lama? Sebab dunia payah. Nak jaga nafsu, nak jaga hasutan iblis. Pasal tu kita kadang-kadang dalam buat ibadat ada rosak dia. Lepas tu kata ulama' ibarat macam padi. Dalam padi ada lalang. Kan? Pada padi itu manfaat, tapi dalam manfaatnya ada keburukan. Begitu juga. Kita memang tak minum arak, tak main judi, kita tak zina, kita tak buatlah perkara-perkara maksiat kat luar, tapi masih lagi terdedah dengan dosa-dosa yang halus. Contoh riak, ujub, takabur. Semayang timbul macam-macam. Kadang-kadang setan up kita. Hebat Jadi payah. Nak jaga tu payah. Jadi orang yang betul-betul faham, dia tak nak lama-lama dunia. Sebab nak jaga susah. Nak jaga dunia ni susah. Nak jaga diri tu. Kan? Tu. Lepas tu kadang-kadang pada satu sudut ada baiknya orang mati kecil. Dia tak terjebak dah dengan kehasutan dunia yang macam-macam. Pada satu sudut memang dia tak rasa nikmat dunia. Tapi pada satu sudut dia dapat satu kebaikan. Dia tak nampak, tak rasalah ujian-ujian yang mengiurkan di dunia ni. Kita ni memang dapat nikmat dunia, tapi kita tak nampak dalam nikmat tu berduri. Kan? Dalam nikmat tu macam-macam yang nak merosakkan diri kita, amal-amal kita. Allahu Akbar. Jenuh nak jaga. Macam kami kat pondok, Tok Guru dia baca bahagian kitab hikam. Dah sampai kat tengah dah. Itu bahagian kewalian. Dalam kitab hikam tu Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari kata, jangan kamu sangka bila kamu lihat orang, satu-satu orang yang soleh, orang yang baik, tetapi tidak diberikan karamah oleh Allah kepadanya, maka jangan kamu sangka rendah martabatnya. Jangan kamu anggap martabat rendah ni. Kan? Sebab tak ada karamah. Walaupun dia ni jadi ulama' ke, jadi tok guru besar, tapi tengok tak ada karamah. Jangan kamu pandang rendah pada dia. Kerana kadang-kadang ada orang Allah tak berikan dia karamah kerana Allah terlebih sayang pada dia. Kerana menjaga karamah itu lebih payah. Payah. Contoh, bak kata tok guru, kita tiup-tiup pada air bagi kat orang tu. Orang tu mengidap sakit kanser tahap 4 dah. Doktor kata 2 Jumaat lagi. Kan? Tapi dia dan lah sebelum Jumaat tu dia jumpa. Kita pun baca-baca ayat Quran Fatihah je, pop tiup, minum-minum, hilang tu kanser. Dia pun balik cerita kat kita, kata, Ustaz clear dah, kanser saya habis hilang. Ustaz buat air penawar itu habis clear. Dalam hati rasa macam mana? Kita pun kata, boleh buka ni, boleh buka pusat kanser ni. Nampak? Ayat aku jadi
Kan? Boleh lah. Rasa habis. Padahal setan tu, padahal yang sembuh siapa? Air kita tiup ke Allah? Allah. Kebetulan saja air tiup tu. Jadi asbab saja. Buat kali kedua tak jadi, mati terus orang kedua. Tiup mati terus. Nampak? Allah boleh buat. Kan? Tu. Tapi itulah makna bahaya. Bila ada keajaiban yang berlaku kat kita, jangan sonok saja, tapi dalamnya ada bahayanya. Apa bahayanya? Takut kita menyangka membesarkan diri kita, merosakkan amal, rasa hebat. Orang memuji-muji ni bahaya gak, puji-puji ni. Lepas tu puji, kalau saya, pengalaman saya lah, saya duduk dengan tok guru saya. Pengalaman saya duduk dengan tok guru saya kat 6 tahun dah kot. Kan? Dia tak pernah puji saya di depan. Tak pernah. Dia kata, Syakir bagus entah, dah banyak kuliah dah entah mengajar surah majid, bagus. Tak ada. Tak pernah. Lagi dia marah dia, lagi dia tegur dia, entah pergi kuliah jangan minta-minta duit. Dia lagi tegur dia, lagi dia marah. Nasihat bukan nasihat lembut-lembut, kadang-kadang keras nasihat dia. Kan? Dia tak nak ajar kita makan dengan pujian. Bila puji melambung kita. Jadi sedap. Puji ni ibarat gula manis. Sikit-sikit tak apa. Kan? Air tanpa tawar, tak ada rasa langsung. Bubuh lah sikit, 1-2 sudu gula. Tapi kalau buh senduk macam mana? Kan? Tak potong kaki. Tu. Tapi potong kaki boleh ibadat lagi. Kena kencing manis, boleh baca Quran. Tapi kalau dah seronok dengan pujian makhluk, nak baca Quran macam mana? Kalau baca Quran pun mardud, Allah tolak. Sebab bacanya kerana manusia, habis. Tak ada apa. Itu lebih bahaya, itu lebih kita takut. Bukan diabetes, bukan kencing manis. Bukan maksud tak takut dengan kencing manis, tak kisah kena kencing manis. Tak, kita berjaga-jaga. Tapi kalau penyakit dunia pun kita jaga, apatah lagi penyakit rohani. Kerana penyakit dunia sangkutnya dunia saja, susahnya dunia saja. Mati sok habis dah. Mana ada orang mati masuk dalam kubur kencing manis lagi? Tak ada. Kan? Dalam kubur nak kencing manis, apa kencing pun tak ada dah. Kan? Tapi yang nak bawa sampai hari akhirat benda amal kita. Dan kalau amal rosak, habis. Apa pun tak ada. Derma banyak tapi cerita kat orang, tak terpakai satu sen pun dah. Ungkit-mengungkit. Kipas ni aku sumbang dulu kan? Langsir-langsir ni aku yang bagi dulu, habis. Tak terpakai. Padahal tinggi nilai dia. Kan? Banyak Allah nak bagi. Ungkit-mengungkit, kata, sebut menyebut, habislah. Lepas tu ni nak bagi elok balik. Jadi lepas-lepas ni tak payah. Kita lupa tu, apa kita buat, kita bagi ke apa, buat senyap. Maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbul Alamin. Maksudnya sini, sedar tak sedar, pejam. Tadi macam yang selalu kita sebut, pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik. Tahu-tahu datang pesuruh Tuhan Rabbul Alamin. Namanya malaikat Israel. Tukang cabut nyawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Israel. Meh masuk ni. Apa hajat? Hajatmu nak ambil mu. Aduh, malaikat maut datang. Apa nama? Nabi Ibrahim jumpa malaikat. Malaikat cabut nyawa. Masa nak ambil nyawa, Nabi tanya, macam ni ke rupa kamu cabut nyawa orang kafir? Kata malaikat Israel, tak. Ini aku buat muka gini ni sebab yang aku nak cabut ni kasih Allah, Nabi Allah. Habis tu kalau orang kafir macam mana? Kata malaikat, kamu tak boleh tahan nanti. Tak payahlah, takut kamu tak tahan. Nabi kata, aku nak tengok tak? Okey, tak apa. Paling muka ke belakang, pusing balik. Nabi pusing, pandang balik depan, pengsan terus. Sebab mukanya sangat-sangat mengerikan. Jadi malaikat maut ni, dia datang nak cabut nyawa ikut amal kita, kata Tok Guru. Kalau amal kita banyak amal baik, amal soleh, maka datang rupa pun rupa baik. Rupa tu belum cabut lagi, rupa baru. Kan? Kalau amal jelek, amal buruk, jahat, dengki kat orang, ambil tanah orang, nyumpah orang, macam-macam, perangai tak senonoh, jahat dengan orang, kan? Maka malaikat datang dalam rupa yang sangat menakutkan. Sebab tu kadang-kadang kita perhati tengok, bila orang nak mati, ada yang menjerit, ada yang tenang.
Sebab apa jadi gitu? Sebab dia bukan nampak kita, dia nampak malaikat tu. Ada yang meronta-ronta jadi, oh, macam nampak hantu. Memang dia takut tengok. Dia tengok satu makhluk yang tak pernah dia nampak, yang rupanya menakut-nakutkan. Mata merah menyala, keluar api mata. Bawa rantai besi. Kan? Seret. Kan? Menakutkan. Bagi orang yang beriman, yang Allah terima amal solehnya, maka datang dalam ketenangan, kan? Husnul khatimah, malaikat datang rupa yang cantik, yang indah-indah, yang wangi-wangi, maka dia datang tu dengan senyuman. Sebab tu ada orang mati senyum. Tu macam P. Ramlee buat, senyum mati. Kata mati beriman, dia kata. Mati dalam iman. Nah, senyum. Sebab apa senyum? Nah, yang datang tu lawak. Tu. Kita moga-mogalah Allah selamat dengan kita. Baik. Meluat ia akan dunia dan rindu kepada mati, rindu kepada Tuhan Malaul A'la, maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbul Alamin kepadanya, mendatangkan dia atasnya dengan ruh. Maksudnya datang malaikat nak ambil ruh dia, nak bawa keluar ruh dia. Ambil nyawa. Dan raihan. Maknanya raihan tu dengan kebaikan. Dengan keseronokan. Maknanya ambil rohnya dalam keadaan yang baik dan kesukaan, dengan menggembirakan. Dia jumpa tu jadi seronok. Oh, Allah, malaikat Israel. Oh, lama saya tunggu, baru datang, dia kata. Lama dah, memang tak sabar dah saat ni, dia kata. Sampai jadi macam tu. Tapi taklah cakap atas katil macam tu. Tu dengan kita lari je ni. Tengah-tengah sakit, oh, datang dah. Terkejut kita. Nampak? Kita lah, takut kita pula yang mati. Kan? Tak lah macam tu. Tapi perbualan tu dalam bentuk alam ghaib. Keadaan dia tu zahirnya nampak semput gitulah. Tapi dalam alam ghaibnya tu, dia bertemu dengan malaikat tadi dalam keadaan sonok. Allah, dia kata. Fakashafna anka ghita'aka. Allah akan buka pintu langit. Kan? Fabasarukal yaumal hadid. Pada hari itu pandangan kamu sangat tajam. Maksud sangat tajam, kamu nampak jelas, bukan nampak sama-sama. Ada ke orang tanya, masa malaikat maut datang nanti nampak macam mana Ustaz? Kita nak cerita betul tak tahulah, tapi ni ayat Quran kata, kamu nampak jelas sungguh depan mata datang. Nampak sungguh depan mata dia kata. Kalau orang beriman Islam, dia bagi salam, Assalamualaikum. Ana datang ni, anak Israel, ana datang ni nak ambil kamu lah, nak bawa kamu. Kalau orang betul-betul orang yang soleh, Allah, lambat ni datang, saya tak sabar dah nak bertemu dengan Tuhan ni. Ni dalam hadis pula cerita, Nabi kata, masa mayat diusung nak bawa ke kuburan, orang yang beriman dia akan berkata kepada orang yang usung mayat. Cuma orang usung mayat tak dengar. Kalau dengar, habislah, dicampak mayat tu. Kan? Dia kata apa? Derahlah, cepatlah sikit, masukkan aku dalam kubur. Sebab apa? Sebab kubur aku Raudatul Jannah. Kubur dia adalah kebun-kebun syurga. Tenang, seronok. Sebab kata guru kami, Allah tebuk satu paip, Allah sambungkan dalam kuburnya, dan paip tu sambung ke syurga. Jadi bau-bauan syurga masuk, sejuk nyamannya syurga masuk. Masuk dalam syurga tenang. Itu panggil husnul khatimah. Mati yang baik. Sonok, tenang mati dia. Ada pun orang yang jahat, kaki maksiat, kafir, munafik, bila diusung mayatnya, dia akan kata, jangan hantar aku ke kubur. Aku tak nak, meronta. Sebab apa? Sebab kuburnya hufrat, kan? Salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Menyala-nyala api, cuma kita tak nampak. Allah hijabkan mata kita, tak nampak. Kita nampak tanah je, tapi orang mati nampak. Orang yang dah mati dia nampak apa jadi dalam kubur dia tu. Tu. Kadang-kadang ada orang dah mati, Allah terbalikkan dia. Terbalik macam mana? Masa tanam, muka dia hadap kiblat. Bila orang pakak balik, pusing mayat, berpaling daripada arah kiblat. Sebab apa? Hidup ni tak menghadap kiblat. Hidup ni tak ikut kiblat Islam. Cerita ni ada sebut dalam kitab. Ada satu orang, sebelum dia jadi baik, sebelum dia jadi soleh, dia ni jahat. Kerja dia curi kain kapan. Kerja dia suka curi kain kapan.
Bila dia tengok ada orang baru mati, dia tunggu orang semua pakat balik, malam tu dia korek kubur tu. Dia curi kain kapan, lepas tu dia jual pula. Sebab zaman dulu-dulu kain kapan pun susah, orang susah nak dapat kain kapan. Mahal, mungkin harganya tak mampu sebagainya, jadi dijual second hand, bundle. Kain kapan terpakai. Dia curi balik kain kapan orang. Sampailah satu hari tu dia insaf. Macam mana dia insaf lah? Dia tobat, dia pergi jumpa Tok Guru. Kemudian Tok Guru tanya-tanya dia kata, dia ceritalah perangai dia dulu curi kain kapan. Cuma dia ada persoalan dengan Tok Guru. Dia kata, memang orang mati tak ngadap kiblat ke macam mana, Tok Guru? Dia tanya. Tok Guru kata, dah, orang mati kena ngadap kiblat lah. Tok Guru tanya, kenapa awak tanya macam tu? Tak lah, masa saya jahat dulu, kerja curi kain kapan, setiap kali saya curi kain kapan orang, saya tengok mayatnya tak ngadap kiblat. Mayatnya paling daripada kiblat. Allah. Kebanyakan dia kata dia tengok. Allah ni kita takut ni. Takut-takut nak mati jadi begitu. Na'udzubillah min zalik. Tu. Ambil iktibar. Lepas tu kena ikut Islam ni betul-betul. Bukan ikut Islam dari segi tudung semata, lain tolak. Bukan ikut Islam dari semayang je, lepas tu lain buat tak reti. Tak boleh. Ikut Islam semua sekali. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu semua sekali. Bersuruh Tuhan Rabbul Alamin, roh dan raihan dan kesukaan dan ridwan. Ridwan tu pun perkara yang indah-indah lah. Daripada Tuhan yang reda, Allah reda pada dia. Sebab tu disebut para sahabat radhiyallahu anhum. Allah reda atas mereka. Kenapa Allah reda atas mereka? Kerana mereka terlebih dahulu reda atas Allah. Kalau kita nak Allah reda kita reda dulu apa saja ketetapan Allah. Maknanya Allah bagi kita susah, reda. Allah bagi kita miskin, walaupun kita hempah pula nak berniaga sungguh-sungguh, buat itu ni, buat ini, tapi tara tu juga tak kaya tara mana. Kadang-kadang miskin itu sebenarnya karamah yang kita tak nampak. Satu nikmat besar yang Allah beri pada dia. Dengan sebab miskin tadi tidak ada di dalam hatinya sombong, tidak ada dalam hatinya riak atau menjatuh-jatuhkan orang lain. Itu nikmat. Bukan senang orang yang kaya itu nak hilang sombong, payah. Paling tidak kalau tak sombong pun cakapnya betul tak? Makan nak sedap-sedap, itu pun sudah menzahirkan kesombongan. Lepas tu ambil gambar pula, post kat Facebook, makan sedap-sedap. Jadi terliur, orang susah tengok. Itu pun tak elok. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang Allah buat dia susah, Allah buat dia benda-benda yang, lepas tu dalam kitab hikam, lebih baik kita duduk di bahagian hina daripada bahagian mulia. Kerana bila mulia payah nak jaga. Orang duk up kita, orang duk muliakan kita, orang duk sanjung kita. Kan? Nak tunduk tu payah. Tapi kalau orang hina kita, nak ada rasa riak. Nak riak apa dengan hina? Tapi bukanlah seronok dengan kehinaan tu. Maknanya biarlah kita walaupun pangkat kita rendah, makam kedudukan kita rendah, kan? Itu lebih baik. Senang nak jaga daripada hebat-hebat, tinggi-tinggi, tetapi kita tidak mampu jaga. Tu. Tiada marah, maka sikit lagi maka dijumpa ia akan dia. Dijumpa ia akan dia maknanya malaikat datang jumpa dia, suka, baik hati, dan dia seronok dengan apa yang dibawa datang oleh malaikat tadi. Seronok dia, dan dirinya dan sempurna, manis muka. Malaikat datang dalam muka yang manis, dan dia pun seronok, muka yang gembira, dan jinak, dengan berjalan daripada kampung yang fana, yang memberi fitnah kepada hadrat ilahiyah. Kita berhenti situ. Jadi malaikat datang ambil nyawanya dalam muka yang manis dan jinak. Jinak maksudnya tak kasar lah, cakap elok-elok. Masuk dalam kubur pun, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tanya elok, tanya lembut, tanya. Kita ni walaupun soalan senang, tapi kalau tanya kasar, kelang kabut gak nak jawab. Contoh tanya 1 tambah 1, senang soalan, bukan payah mana 1 tambah 1. SBM 8E pun boleh jawab 1 tambah 1. Tapi tanya kasar, 1 tambah 1 apa?
Nak jawab macam ni? 5. Gagap jawab, salah pula tu. Gitu tak? Kalau jenis perangai jahat, malaikat tanya, "Marabbuka?" Suaranya lebih kuat dan lebih kencang daripada guruh. Dalam hadis sebut, guruh menyambar pun berdesing telinga, pong, kat langit. Itu pun kita Allah subhanallah takut. Tu baru guruh. Ni malaikat punya suara. Bayangkanlah. Jadi kalau orang yang baik, tanya pun baik, lembut tanya. Daripada kampung yang fana, kampung yang sudah hancur, milik kita dunia ni habis dah, tak ada dah. Rumah, kereta, apa saja milik kita, tak ada apa dah. Itu menunjukkan hakikat antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir di sisi aku, kata Allah. Kalau betul kamu ada, mana bahagian saat kamu mati? Mana? Kunci kereta pun tak masuk dalam kain kapan. Tak ada kata kereta, kunci tak masuk. Duit kepeng pun tak ada, 1 sen pun tak ada. Balik dengan itulah. Selain sepinggang, kain kapan sahaja. Kain kapan tu pun atas tujuan menjaga muruah, takut auratnya nampak dek orang. Itu sebab dibalut. Kalau ikut hakikat kosong gitu lah. Cuma nak membezakan adab kita dengan manusia dengan binatang. Binatang mati tak ada balut-balut, buang gitu je. Tapi manusia, kerana dia manusia, hamba Allah yang taat, dibalut dengan kain yang baik, yang elok, dimasukkan. Tapi kalau ikut hakikat, satu habuk pun tak ada. Mana ada apa-apa? Itulah kita yang memberi fitnah kepada hadratul ilahiyah. Duduk dalam tu macam-macam fitnah kubur. Sebab tu amalkan doa supaya Allah selamatkan kita daripada fitnah kubur, fitnah kematian. Amalkan setiap kali lepas habis semayang. Moga-moga bila kita amal gitu, 5 kali kita minta sehari. 5 kali semayang waktu, 5 kali minta, moga-moga Allah perkenankan, maka mati kita selamat daripada fitnah mati, fitnah kubur. Maksud fitnah tu maksudnya yang menakutkan kita, aib. Supaya matinya mati yang baik, mati yang tenang. Masuk dalam kubur adalah sebahagian daripada taman-taman syurga Allah. Nanti kita akan sambung. Dan tempat tetap kebun syurga. Dia cerita tentang kubur. Cerita tentang kubur pula. Dalam kubur tu macam mana? Naik tak? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.